سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Segala puji awal langkah marilah kita ucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berpakaian salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat Nabi dan kepada alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Ta'zim wal ikraman kepada ustaz kita bersama dan para pengurus masjid yang kami hormati. Teristimewa kepada seluruh hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang moga-moga Allah memberikan kesihatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah pada ketika Tuhanmu mengambil daripada sulbi Bani Adam, sulbi tulang ekor, tulang belakang daripada keturunan Bani Adam, dan dia mengambil janji persaksian. Dia berkata, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kalian? Qalu, maka pada saat itu umat manusia berkata, Bani Adam, qalu bala syahidna, iya kami bersaksi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini merupakan suatu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dikala kita berada di alam ruh, alam yang mana pada saat itu kita belum berada di dalam tubuh, belum mempunyai jisim, belum mempunyai jasad. Pada saat itu Allah mengambil janji kepada kita. Dia bertanya, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kalian? Maka saat itu kita menjawab, bala syahidina, iya ya Allah, kami hamba Engkau. Maka ini merupakan suatu perjanjian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak boleh bersyarikat kepada Tuhan yang lain. Maka ini wajib kita ingat selalu, yang mana ini merupakan suatu amanah yang diberikan Allah kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya, untuk menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini merupakan amanah yang telah dicontohi oleh para nabi-nabi terdahulu, para sahabat-sahabat Nabi, seperti Nabiullah Musa alaihi salam, dikala beliau di dalam perjalanan lari ke negeri Madian daripada kejaran Fir'aun. Pada saat itu beliau beristirahat sehingga akhirnya bertemu dengan Safura, calon isteri beliau, anak daripada Nabiullah Ya'qub. Pada saat itu, karena telah menolong Safura, beliau diundang oleh Nabi Ya'qub untuk bertamu. Sehingga pada saat itu, di dalam perjalanan untuk ke rumah daripada Nabi Ya'qub, Safura berada di depan, di hadapan Nabiullah Musa. Maka datanglah angin sehingga membuat tersingkap kain daripada Safura, nampaklah betis Safura. Pada saat itu Nabiullah Musa memalingkan wajahnya. Ini merupakan suatu etika amanah yang beliau junjung, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung memalingkan wajah dan meminta untuk Safura berada di belakang beliau supaya Safura menunjuki jalan. Dan kemudian sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam, dikala beliau dirayu oleh Zulaikha,
Zulaikha, seorang perempuan yang sangat cantik rupawan, populer di negeri Mesir. Tiada orang yang tidak mengakui daripada kecantikan Zulaikha. Pada saat itu Zulaikha terpesona dengan budaknya sendiri, yakni Yusuf. Pada saat itu Zulaikha merayu Yusuf. Nabi Yusuf secara fitrah manusia, dia tidak mungkin menolak, karena begitu cantiknya Zulaikha. Perempuan sekarang, bagaimana kecantikannya, keindahannya dibandingkan dengan Zulaikha, tiada bandingan. Tapi Nabiullah Yusuf, walaupun beliau seorang manusia, beliau seorang nabi, menjunjung tinggi perintah Allah. Beliau tidak berzina, tidak terbujuk rayu. Demikian pula dengan Nabiullah Ayub. Dikala beliau diuji Allah dengan harta yang hilang, isteri meninggalkannya, anak meninggal, diuji dengan penyakit. Bagaimana tanggapan respon daripada beliau? Beliau hanya sabar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu kepada Allah. Itulah contoh-contoh daripada nabi-nabi terdahulu. Amanah ini merupakan amanah yang wajib kita tunaikan. Maka hadirin ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini merupakan Ramadan yang penuh dengan momentum keberkahan. Allah lipat gandakan pahala. Salah satu daripada anjuran di dalam Islam pada bulan Ramadan ialah memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu, contohnya Utsman bin Affan, dalam sehari semalam beliau membaca Al-Quran sekali khatam. Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, di bulan Ramadan beliau membaca Al-Quran sekali khatam. Sedangkan dikala datangnya Ramadan, beliau tinggalkan aktivitas mengajar, beliau fokus ibadah kepada Allah. Di dalam Ramadan beliau 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Fadilah membaca Al-Quran luar biasa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahawa sesungguhnya ada seorang pemuda, orang salih yang rajin membaca Al-Quran. Maka pada malam harinya dia bermimpi. Dalam mimpi tersebut dia melihat bahawa sesungguhnya rumahnya keluar cahaya menjulang tinggi. Maka dia penasaran. Dia bertanya, "Ya Allah, dari mana asal cahaya ini?" Ini merupakan pahala engkau membaca Al-Quran. Di dalam rumahnya tiada tempat kecuali di toilet, beliau semuanya membaca Al-Quran. Tujuannya agar mendapatkan barakah daripada Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Barangkali kadang di rumah kita kurang mendapatkan ketenangan, sumpah, ham, ataupun berbagai macam hal lainnya, sifat-sifat yang kurang menyenangkan. Coba untuk memperbanyak membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua salah satu hal yang dapat membuat tutma'innal qulub, menenangkan hati kita. Hadirin rahmati oleh Allah, membaca Al-Quran dapat salah satu cara Allah memudahkan kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Diceritakan pula bahawa sesungguhnya ada seorang salih, setiap hari beliau membaca Al-Quran, khususnya surah Yasin. Pada suatu ketika beliau meninggal, beliau di akhir kalamnya mengucapkan inna fi dhalalim mubin. Artinya sesungguhnya aku berada di dalam kesesatan yang nyata. Sehingga membuat orang-orang heran, kenapa beliau meninggal dalam keadaan demikian, dengan akhir kata yang kurang menyenangkan. Akhirnya ada seorang murid yang bermimpi. Dia bertanya kepada sang guru, "Wahai guru, kenapa di akhir hayat beliau engkau mengatakan hal demikian, kata-kata inna fi dhalalim mubin?" Rupanya di dalam kubur beliau ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaannya? "Marrabuka?" Siapa Tuhanmu? Beliau menjawab, melanjutkan daripada bacaan Al-Quran beliau, "Inni amantu bi rabbil alamin." Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan pemilik segala alam, seru sekalian alam. Maka hal yang perlu dipertanyakan, apakah mimpi bisa menjadi suatu dalil ataupun menjadi suatu pegangan? Bisa. Karena mimpi termasuk daripada tanda 70 kenabian. Nabi-nabi terdahulu banyak bermimpi. Maka mimpi orang saleh termasuk daripada 70 tanda kenabian. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kita rahmat, barakah dengan memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini.
Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.